Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat rakan-rakan semua. Baik, pada hari ini kita akan membentangkan tugasan 2 iaitu analisis pendekatan penulisan kreatif. Puisi sajak iaitu Pahlawan Kemerdekaan karya Usman Awang dan cerpen di dalam cerpen menjelang pemilihan yang bertajuk Perempuan Melaka episod terakhir karya Zurina Hassan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Nurul Afikah, Haikal Hafizi, Farah ini, Muhammad Fikri dan Siti Farah Naziha. Baik, kita pergi pada pembentang. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang pendekatan struktural puisi. Persoalan dalam puisi ini adalah semangat patriotik dalam diri seorang pejuang. Untuk tema pula, tema bagi puisi ini adalah sikap keberanian dan semangat cinta akan negara yang tinggi. Bentuk sajak ini terdiri daripada 4 rangkap. Rangkap pertama terdiri daripada 6 baris iaitu sketch-pad. Rangkap kedua terdiri daripada 4 baris iaitu quatrain. Rangkap ketiga terdiri daripada 6 baris iaitu sextet. Rangkap keempat terdiri daripada 5 baris iaitu quint. Jumlah suku kata yang paling banyak dalam sajak ini ialah 12 suku kata sebaris dan yang paling sedikit ialah 3 suku kata dalam setiap baris. Sajak ini berbentuk bebas dan tidak terikat. Nilai bagi sajak ini adalah patriotik, pengorbanan, keberanian dan cintakan negara. Bagi pengajaran pula, pengajaran yang pertama yang kita dapat dalam sajak tersebut ialah kita hendaklah mempunyai semangat patriotik dalam mencintai negara sendiri. Yang kedua, kita hendaklah mempunyai sikap sanggup berkorban demi mempertahankan maruah negara. Dan yang ketiga, kita hendaklah berani mempertahankan negara biarpun terpaksa bermandi darah. Seterusnya ialah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang dipilih dan digunakan untuk menyampaikan suatu maksud. Gaya bahasa yang pertama yang terdapat dalam puisi ini adalah anafora. Anafora bermaksud pengulangan kata yang sama di hadapan setiap baris dalam puisi. Contohnya, jika hilangmu tanpa pusara, jika pusaramu tanpa bunga, jika namamu tanpa bunga. Pengulangan perkataan jika dalam puisi tersebut merupakan anafora yang terdapat dalam puisi ini. Yang kedua ialah hyperbola yang bermaksud perbandingan yang tidak logik atau melampau. Contohnya, bintang tersemat di dada. Dan yang ketiga ialah repetisi yang bermaksud pengulangan perkataan dalam ayat atau rangkap yang sama. Contohnya, bersama peluru, bersama senapang. Seterusnya adalah metafora. Metafora bermaksud bahasa kiasan yang tidak menggunakan kata-kata bandingan. Contohnya, namamu terukir di jantung rakyat. Jantung rakyat merupakan metafora yang terdapat dalam puisi ini. Seterusnya adalah sinkop. Sinkop adalah singkatan perkataan dalam puisi. Contohnya, penjajah mengatakan kau derhaka. Perkataan kau merupakan singkatan bagi perkataan engkau yang terdapat dalam puisi ini. Penulis menggunakan perkataan singkatan kau yang merujuk kepada engkau. Seterusnya adalah asonansi. Asonansi merupakan pengulangan vokal A, E, I, O, U dalam puisi. Dalam contoh ini, saya mengambil contoh iaitu vokal A. Contohnya adalah, maka kaulah pahlawan sebenarnya. Dan yang seterusnya adalah aliterasi, yang bermaksud pengulangan huruf konsonan dalam puisi. Contoh yang saya dapat dalam puisi ini adalah pengulangan konsonan S. Contohnya, bersama peluru, bersama senapang. Seterusnya adalah unsur bunyi. Unsur bunyi dalam puisi ini yang saya dapati ialah nada yang digunakan untuk menggambarkan puisi ini adalah nada patriotisme yang bermaksud perasaan yang mencintai negara, menentang penjajahan atau menggambarkan kasih dan bangganya kepada kemajuan negara. Kita beralih kepada pembentang seterusnya. Saya akan menerangkan teknik penciptaan puisi. Teknik penciptaan yang digunakan dalam sajak pahlawan kemerdekaan terdiri daripada unsur luaran dan juga unsur batin. Unsur luaran terdiri daripada bunyi, diksi, bahasa kias, imej, retorik, gaya bahasa. Manakala unsur dalaman ialah makna.
Yang pertama, unsur bunyi. Penggunaan unsur bunyi dalam sajak ini bertujuan untuk menjadikan puisi itu merdu. Dalam sajak pahlawan kemerdekaan, terdapat beberapa unsur bunyi digunakan untuk memberi kemudahan kepada sajak apabila dibaca, seperti asonansi, aliterasi, anafora, responsi, repetisi yang sudah diterangkan di dalam aspek struktural tadi. Jadi, yang seterusnya ialah rima sama. Rima sama merupakan keselarasan bunyi pada perkataan atau pada suku kata terakhir dalam suatu rangkap. Dalam sajak ini, rima sama dan berangkai digunakan. Rima sama dapat dilihat dengan bunyi yang sama di akhir baris secara berurutan. Rima berangkai pula mempunyai persamaan bunyi di baris pertama dan kedua serta persamaan bunyi di baris ketiga dan keempat. Seterusnya ialah bahasa kias. Bahasa kias bermaksud bahasa figuratif. Hal ini juga bermaksud bahasa tersebut mengandungi makna perkataan, rangkai kata dan sebagainya yang bersifat abstrak dan juga imajinatif, berlainan daripada makna perkataan biasa atau harfiah. Contohnya, namamu terukir di jantung rakyat, yang bermaksud segala jasa dan pengorbanan pahlawan itu tersemat di hati dan jiwa rakyat. Seterusnya ialah imejan. Imejan merupakan rangkaian kata yang mampu menggugah pengalaman panca indera yang membentuk angan-angan. Imejan juga dapat dikenal pasti melalui penggunaan unsur alam dalam puisi yang dicipta. Contohnya Sungai Semantan dan juga Arus Merah yang bermaksud sungai. Seterusnya ialah retorik. Retorik merupakan medan atau medium kepuitisan yang berupa cetusan fikiran untuk memunculkan ketegangan puitis kerana pembaca harus memikirkan kesan luaran atau dalaman yang ditimbulkan dan dimaksudkan oleh penyair. Retorik yang terdapat dalam sajak ini ialah hyperbola. Contohnya, arus merahnya menjulang makyat. Maksud menjulang secara asalnya membawa maksud manusia menjulang seseorang di bahunya. Tapi dalam sajak ini, arus merah atau sungai yang bercabur darah yang menjulang mayat itu. Yang seterusnya ialah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam sajak ini adalah personifikasi. Personifikasi merupakan pemberian sifat manusia kepada suatu benda, binatang, tumbuh-tumbuhan, keadaan atau peristiwa. Juga bermaksud pemberian sifat manusia kepada benda tak bernyawa atau abstrak untuk mendapatkan kesan sastra atau seni. Dalam sajak ini, perkataan menjulang yang biasanya digunakan untuk menunjukkan manusia yang menjulang sesuatu di bawah mereka, tapi dalam sajak ini air atau sungai itu yang menjulang mayat. Seterusnya, teknik penciptaan unsur batin pula terdiri daripada satu saja, itu makna. Dalam sajak ini, makna merupakan wilayah isi sebuah puisi yang difahami setelah pembaca mampu memahami mengungkap unsur-unsur puisi yang mendukungnya. Makna hanya dapat difahami setelah pembaca membongkar unsur-unsur luaran yang ada dalam puisi ini. Dalam sajak ini terdapat beberapa rangkaian yang perlu difahami oleh pembaca sebelum memahami unsur puisi itu. Jadi dalam rangkaian ini, maksud penyair yang dapat difahami melalui Sungai Semantan yang berubah merah ialah sungai berubah merah kerana darah yang mengalir di sungai tersebut akibat pahlawan-pahlawan yang dibunuh. Seterusnya, maksud bukan sarap hila kepala yang membawa maksud bukan alas tempat tidur yang menghila kepala itu. Rangkap bukan rakit mudik ke hulu pula bermakna bukan rakit yang berlayar ke hulu atau di sungai itu, tetapi maksud arus merahnya menjulang mayat itu memberi jawapan kepada baris sajak tadi, iaitu air yang mengalirnya darah itu membawa ataupun mengalirkan mayat yang dibunuh. Justru makna yang mendalam digunakan oleh penyair dalam sajak ini memerlukan kefahaman pembaca untuk meneliti dengan lebih mendalam tentang sajak ini. Seterusnya, kita beralih kepada pembacaan seterusnya. Baik, terima kasih Farahani. Kita akan teruskan dengan pendekatan struktural cerpen. Seterusnya, sinopsis cerpen Perempuan Melayu episod terakhir karya Zurina Fasad ini, dia mengisahkan tentang pengorbanan seorang Sri Kadi Melaka pada zaman pemerintahan Beraja di Melaka pada masa dahulu. Dan dia dimulakan oleh watak utama Tun Fatimah dan dia dipaksa berkahwin dengan Sultan Mahmud. Dan dalam bayangan Tun Fatimah ini terwujudnya dua watak, iaitu Tun Kudu yang dipaksa berkahwin dengan Sultan Muzaffar Shah dan juga Puteri Hang Lipo yang merupakan seorang gadis daripada negeri China
dan dipaksa untuk dihantar ke Melaka untuk dijadikan isteri kepada Sultan Melaka pada ketika itu. Dan ini mengisahkan tentang wujudnya keakraban Melaka dan juga negara China. Slide seterusnya. Baiklah, cerpen ini bertema tentang wanita dalam menjalani liku-liku kehidupan, dan antara persoalan yang cuba ditonjolkan ialah mengenai kegigihan wanita dalam memikul beban tanggungjawab dan juga perhubungan masyarakat, perhubungan wanita dalam kehidupan bermasyarakat. Slide seterusnya. Baik, kita balik kepada watak dan perwatakan. Wujudnya 3 watak dalam cerpen ini. Yang pertama ialah Tun Fatimah. Tun Fatimah dilihat sebagai seorang yang mudah bersimpati, dan ini dapat dibuktikan apabila beliau bersimpati dengan keadaan yang menimpa suaminya iaitu Sultan Mahmud, di mana kerajaan Melaka pada ketika itu mengalami kejatuhan akibat oleh kuasa negeri Feringgi. Yang keduanya ialah Tun Kudu. Baik, watak Tun Kudu ini dilihat sebagai seorang yang cekal hati. Ini dibuktikan apabila Tun Kudu ini akur dan juga rela dengan perintah suaminya sebelum itu iaitu Tun Ali untuk diceraikan dan dikahwinkan dengan Sultan Muzaffar Shah. Maafkan saya, diceraikan oleh, dia merupakan isteri kepada Sultan Muzaffar Shah dan dia rela untuk diceraikan dan dikahwinkan kepada Tun Ali untuk menyelesaikan sengketa yang berlaku pada ketika itu. Dan yang terakhir ialah watak Puteri. Puteri Hang Lipo ini merupakan seorang anak yang patuh akan bapanya. Hal ini dilihat apabila Puteri Hang Lipo ini sanggup untuk dihantar ke Melaka untuk dikahwinkan dengan Sultan Melaka pada ketika itu, walaupun dengan rasa berat hati beliau patuh akan arahan ibu bapanya. Slide seterusnya. Baiklah, dalam cerpen ini juga menggambarkan latar. Kita melihat latar ini kepada 3 aspek. Yang pertama ialah latar tempat, latar masa dan juga latar masyarakat. Bagi latar tempat dalam cerpen ini, antaranya ialah di sungai, dan ini dapat dilihat oleh bukti perempuan Melaka itu merenung arus yang deras dan dia mendengar suara air yang bergemuruh meneruni batu-batu yang kukuh. Sesekali butir-butir buih itu memercik ke rambut dan pipinya. Ini menjelaskan tentang Tun Fatimah. Dan seterusnya tempat ialah di Gunung Ledang, di mana Sultan Mahmud ini mengarahkan orang-orangnya untuk pergi ke Gunung Ledang untuk mencari dan meminang Puteri Gunung Ledang kepadanya. Dan yang terakhir ialah Istana Melaka. Dia di sini membuktikan kebanyakan cerita ini berlaku di Istana Melaka. Contohnya Bendahara Tun Ali telah menyusun perarakan menggulingkan Raja Ibrahim dan mengembalikan Raja Kasim ke singgasana. Singgasana itu bermaksud di Istana Melaka. Baiklah, slide seterusnya. Kita balik kepada latar masa. Antara contoh latar masa yang paling jelas ditunjukkan dalam cerpen ini ialah pada zaman pemerintahan Kesultanan Melaka. Dan latar masyarakat yang pertama ialah masyarakat yang ditindas, di mana cerpen ini menunjukkan bahawa Tun Kudu, Hang Lipo dan Tun Fatimah ini menjadi mangsa kepada penindasan lelaki demi kepentingan dan juga hawa nafsu mereka. Slide seterusnya. Baik, yang kedua latar masyarakat ialah masyarakat yang sanggup melakukan apa sahaja demi kepentingan diri atau hawa nafsu. Dan ini dilihat dengan jelas apabila Sultan Mahmud sanggup membunuh Tun Mutahir, Tun Hasan dan juga Tun Ali demi memperisterikan Tun Fatimah. Dan yang terakhir ialah masyarakat yang akur dan taat terhadap sesuatu perintah. Contohnya Raja Ibrahim menurut segala perintah atau telunjuk bapa saudaranya dan ibunya dalam urusan pentadbiran negeri Melaka. Dan juga contoh yang jelas ialah apabila Puteri Hang Lipo akur akan keputusan kedua ibu bapanya untuk dihantar dan dikahwinkan dengan Sultan di Melaka. Slide seterusnya. Baiklah, dalam sebuah cerpen, unsur yang paling penting ialah plot. Dan plot ini dimulakan dengan permulaan, kemudiannya diteruskan dengan perkembangan dan mempunyai perumitan, serta puncak cerita itu dinamakan sebagai climax dan diakhiri dengan peleraian. Baiklah, saya akan terangkan dengan lebih lanjut pada slide yang seterusnya.
Baiklah, di dalam cerpen Perempuan Melaka episod terakhir ini, permulaan cerita ini dimulakan dengan suasana gambaran Tun Fatimah sebagai watak utama merenung nasib dirinya di sebatang sungai di Melaka. Dan penulis mula menggarap cerita dengan watak Tun Fatimah itu memikirkan kekusutan keadaan yang sedang berlaku di Melaka, dan seterusnya diperkembangkan dengan pengenalan watak-watak yang hadir dalam bayangan cerita Tun Fatimah, iaitu Tun Kudu dan juga Puteri Hang Lipo. Dan ini mula menimbulkan perumitan dalam cerpen ini apabila Tun Fatimah, Tun Kudu dan Puteri Hang Lipo ini mula menyuarakan rasa hatinya berkaitan isu halnya sebagai seorang perempuan yang ditindas. Dan seterusnya, ini membawa kepada klimaks di mana pengarang melalui watak Tun Fatimah mula mengajak pembaca untuk berfikir tentang persoalan yang ditimbulkan oleh watak-watak tersebut, dan diakhiri dengan peleraian di mana tumpuan pembaca dan juga mesej utama ini disampaikan dengan di mana watak wanita itu menerima dengan reda ketentuan ilahi dan keadaan dirinya itu diperlakukan sedemikian rupa. Slide seterusnya. Baiklah, kita akan teruskan dengan gaya bahasa. Gaya bahasa cerpen merujuk kepada pemilihan kata atau frasa dan ayat yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Dan gaya bahasa di dalam cerpen ini melibatkan tanda baca, rima dan pengulangan atau tekanan yang ada di dalam cerpen ini bagi mewujudkan ciri-ciri linguistik atau semantik bahasa. Dan pemilihan gaya bahasa yang berkesan dapat meningkatkan atau menimbulkan gaya atau mood kepada pembaca dan dapat menyampaikan mesej yang cuba untuk disampaikan oleh pengarang itu dengan lebih berkesan. Baik, slide seterusnya. Di dalam cerpen ini, gaya bahasa yang paling menyerlah ialah diksi. Penggunaan diksi ini bermaksud pemilihan atau penggunaan kata dalam sesebuah karya sastra itu. Dan hal ini dapat dibuktikan dalam cerpen ini. Contohnya, Sultan kelihatan amat letih dan sugul, wajahnya membayangkan kepedihan. Baiklah, pemilihan diksi seperti letih dan sugul ini dan juga membayangkan kepedihan ini jelas menggambarkan kesuraman pada raut wajah dan suasana yang sedang dilalui oleh Sultan. Dan hal ini apabila pembaca membaca karya ini, dia lebih menghayati dan akan lebih mendalami apakah isi rasa hati seorang Sultan itu. Baiklah, slide seterusnya. Baik, seterusnya dalam sesebuah cerpen ini juga diselitkan unsur nilai dan pengajaran, iaitu mesej yang cuba disampaikan kepada pembaca. Yang pertama ialah nilai kesetiaan, di mana nilai ini ditonjolkan dalam watak Tun Fatimah, di mana beliau setia berada di sisi suaminya, iaitu Sultan Mahmud, dalam menghadapi sangat-sangat sukar kejatuhan kerajaan Melaka. Dan nilai seterusnya ialah nilai ketabahan, di mana watak seperti Tun Fatimah, Tun Kudu dan Puteri Hang Lipo ini sentiasa tabah menjalani kehidupannya sebagai wanita, dan hal ini juga mendorong kepada pembaca untuk mengajar pembaca untuk kita mestilah sentiasa kuat dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan dan kita harus menjalaninya tanpa berputus asa. Baiklah, seterusnya. Kita beralih kepada pembentang seterusnya. Baiklah, terima kasih Afika. Tanpa melengahkan masa, ayuh kita pergi kepada teknik penciptaan cerpen. Seperti mana yang anda semua ketahui, teknik penciptaan cerpen terbahagi kepada 7. Yang pertama ialah teknik pemberian, teknik imbas muka, teknik imbas kembali, monolog, dialog, suspens dan juga teknik kejutan. Jika strat yang seterusnya. Baik, kita pergi kepada teknik penceritaan ataupun teknik penciptaan cerpen Perempuan Melaka episod terakhir. Teknik pertama yang dapat di dalam cerpen ini adalah teknik pemberian. Teknik pemberian digunakan oleh penulis bagi menggambarkan sesuatu peristiwa atau mengenai latar tempat, perwatakan dan sebagainya. Teknik pemberian ini dapat dilihat di dalam cerpen pada contoh petikan ayat, Raja Ibrahim itu merupakan boneka yang tunduk di bawah telunjuk bapa saudara dan ibunya. Pada petikan ayat ini, penulis ingin menerangkan ataupun menggambarkan berkaitan dengan perwatakan Raja Ibrahim.
Seterusnya kita pergi kepada teknik imbas muka. Teknik imbas muka digunakan oleh penulis untuk menceritakan berkaitan dengan peristiwa yang bakal berlaku ataupun mungkin berlaku pada masa akan datang. Dan contoh ini dapat dilihat di dalam cerpen pada petikan ayat, bahkan andainya jebat tidak mengamuk, besar kemungkinan hang tuah itu sendiri akan hilang di dunia. Berdasarkan petikan ayat ni, kita boleh lihat penulis ingin menyampaikan sekiranya hang jebat tidak murka kepada sultan dan mempertahankan hang tuah, kemungkinan nasib hang tuah sendiri akan dilupakan daripada sultan. Kita pergi kepada teknik imbas kembali. Teknik imbas kembali digunakan oleh penulis bagi mengenang ataupun mengimbau semula peristiwa yang telah berlaku dalam sesebuah watak. Dan teknik imbas kembali ini dapat dilihat pada petikan ayat, perempuan melaki itu menyeka air mata dukanya apabila mengenang ayahandanya Tun Mutahir, kakanda Tun Hasan dan suaminya Tun Ali serta seluruh anggota keluarganya yang menjadi mangsa hasad dengki. Pada ketika ini, Tun Fatimah mengimbau kembali ataupun memperingati peristiwa lalu di mana ahli keluarganya dan suaminya telah dibunuh oleh Sultan Mahmud Shah. Bila kita pergi kepada teknik yang seterusnya iaitu teknik dialog. Teknik dialog digunakan untuk menunjukkan berlaku perbualan antara dua watak. Dan antara contoh dialog yang terdapat di dalam cerpen Perempuan Melaka episod terakhir ini ialah, siapakah gadis di jendela itu? Itu anak hamba Tun Fatimah. Ini merupakan perbualan di antara Tun Mutahir dan juga Raja di Barok. Mereka berdua berbual berkaitan bertanya mengenai Tun Fatimah. Baiklah, teknik yang seterusnya ialah teknik monolog. Teknik monolog merupakan sesuatu teknik yang menggambarkan apabila berlaku percakapan di dalam hati sesebuah watak ataupun percakapan seseorang watak secara bersendirian tanpa didengari oleh watak-watak lain. Dan antara contoh teknik monolog yang dapat dijumpai dalam cerpen ini ialah monolog dalaman, iaitu percakapan di dalam hati. Contohnya ialah, adakah dirinya seperti kenanga yang hanyut entah ke mana itu? Apakah negerinya yang bernama Melaka ini seperti sungai yang tidak terlepas dari arus takdir? Ini merupakan percakapan di dalam hati Tun Fatimah semasa Tun Fatimah di tepi sungai, mengenangkan nasib Melaka dan dirinya. Seterusnya kita pergi kepada teknik suspen. Teknik suspen digunakan oleh penulis bagi menunjukkan, bagi mengeluarkan unsur-unsur perasaan ingin tahu dalam diri pembaca. Dan contoh teknik suspen yang digunakan di dalam cerpen Perempuan Melaka episod terakhir ini ialah, Sultan Mahmud adalah lelaki aneh. Semasa membaca petikan ayat ini, sudah tentu pembaca berasa ingin tahu dan suspen mengapa Sultan Mahmud adalah lelaki aneh. Yang terakhir adalah teknik kejutan. Teknik kejutan digunakan oleh penulis bagi menimbulkan pergolakan di dalam hati pembaca semasa membaca cerpen yang telah ditulis. Baiklah, contoh bagi teknik kejutan ialah, demikian suratan nasibku, aku dikahwinkan dengan Sultan Melaka iaitu Sultan Mahmud sebagai isteri yang keempat. Pembaca yang membaca petikan ayat ini akan berasa terkejut kerana walaupun Puteri Hang Lipo tidak mencintai ataupun menyukai Sultan Mahmud, dia akur dengan perintah ayahandanya. Baiklah, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Baik, terima kasih Saudara Muam, Saudara Haikal. Untuk teknik pengajaran, kita akan menggunakan teknik kerusi panas. Teknik kerusi panas merupakan satu teknik dalam latihan asas penghayatan suatu watak dan perwatakan. Guru akan memilih seorang pelajar untuk duduk di kerusi panas tersebut berhadapan dengan pelajar lain. Pelajar-pelajar lain akan mengemukakan soalan kepada pemilik kerusi panas itu agar mereka tahu watak apakah yang dipegang oleh beliau. Soalan-soalan yang diberikan mestilah berkaitan dengan watak dan perwatakan. Sebagai contoh, dengan menggunakan cerpen Perempuan Melaka episod terakhir, guru akan meminta pemilik kerusi panas untuk memegang watak sebagai Tun Kudu ataupun Tun Fatimah ataupun Puteri Hang Lipo. Dan pelajar lain perlu menekannya dengan bertanyakan soalan yang berkaitan. Slide seterusnya.
Baik. Refleksi setelah membuat teknik kerusi pandang ini ialah pelajar akan memahami sesuatu watak itu dengan lebih mendalam. Kemahiran interpersonal, keupayaan mencari maklumat dan juga latihan bertanya dan menjawab secara spontan dapat diterapkan guru kepada pelajar. Dan yang terakhir ialah guru dapat meningkatkan kemahiran lisan pelajar kerana mereka akan menyatakan pendapat dan perasaan mereka ketika mereka bermain teknik kerusi panas ini. Kita akan teruskan dengan simulasi bagaimana kerusi panas itu dimainkan. Boleh semua? Teruskan. Assalamualaikum murid-murid cikgu sekalian. Cikgu harap awak semua sihat, kekal sihat sejahtera. Baiklah murid cikgu, tempoh hari cikgu ada meminta kamu semua membaca sebuah cerpen yang bertajuk Perempuan Melaka episod terakhir. Cerpen ini merupakan karya daripada siapa? Jawab sikit. Zurina Hasan. Pandai, bagus. Cikgu juga ada meminta kamu semua untuk memfokuskan watak dan perwatakan dalam cerpen ini. Jadi, cikgu yakin kamu semua pasti tidak mempunyai masalah jika kita bermain satu permainan ini. Nak tahu tak permainan apa? Wah. Permainan ini dipanggil sebagai kerusi panas. Untuk pengetahuan semua, cikgu sudah memilih seorang pelajar di kalangan kamu iaitu Haikal Hafizi. Jadi, cikgu ingin kamu semua meneka watak apakah yang dipegang oleh Haikal. Untuk mengetahuinya, kamu semua perlulah bertanyakan soalan kepada Haikal. Baik, mari kita mulakan. Nak? Okey. Silakan pemilik kerusi panas. Hai, apalah nasib diriku ini. Ada suami pun bersikap pelik. Apakah yang kau keluhkan, saudari? Aku sedang memikirkan tentang nasib Melaka yang diperintah oleh Sultan Mahmud Shah. Siapakah Sultan Mahmud Shah? Sultan Mahmud Shah ialah suamiku yang pelik. Dan baginda juga seorang yang berhasad dengki. Baginda telah membunuh ayahandaku Tun Mutahir, kakandaku Tun Hasan dan juga suamiku terdahulu iaitu Tun Ali. Bukan itu sahaja, baginda juga gilakan Puteri Gunung Ledang. Kegilaan belia baginda terhadap Puteri Gunung Ledang menyebabkan sehingga kan baginda sanggup melakukan apa saja demi memenuhi kepentingannya. Jadi awak rasa watak apa yang dipegang oleh Haikal? Tun Fatimah. Kamu jawab. Apa? Fatimah. Tun Fatimah. Okey, betul. Berikan tepukan. Pandailah nak murid cikgu. Nampak awak semua, bila awak semua dah baca, jadi awak semua tahu watak apa yang dipegang oleh Haikal. Betul tak? Betul. Jadi, kita main takat situ saja. Ucapkan terima kasih kepada semua.